السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita telah dibenarkan dan telah direzekikan untuk meneruskan kuliah dan majlis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah mengekalkan dan menambah nikmat kurniaan kepada kita. Tidak ada majlis yang lebih mengembirakan kita, tidak ada majlis yang lebih dirahmati dan disukai oleh para malaikat melainkan majlis ilmu, yang mana kata Al-Imam Atha bin Abi Rabah daripada kalangan tabi'in. Atha bin Abi Rabah ni tabi'in besar di Makkah, bukan daripada kalangan sahabat tapi daripada kalangan tabi'in. Hebat Atha ni, asal daripada seorang hamba berkulit hitam, dibebaskan dan akhirnya menjadi salah seorang daripada ulama kepada umat ini, khususnya di dalam bab berhubung dengan haji. Atha bin Abi Rabah, apabila orang bertanya kepada dia tentang maksud majlis zikir, apakah yang dimaksudkan oleh Nabi dengan majlis zikir ataupun halaqah zikir, yang mana Nabi suruh manusia duduk di dalam majlis tersebut. Kata Atha bin Abi Rabah, yang dimaksudkan dengan majlis zikir yang disebut Nabi sebagai taman raudhah daripada taman-taman syurga, raudhah min riyadil jannah, majlis di mana manusia belajar al-halal wal haram. Kata Atha, majlis zikir itu, yang dimaksudkan dengan majlis zikir itu, yang dikatakan taman syurga itu, majlis yang di dalamnya kamu belajar tentang halal dan haram. Kaifa tatazawwaj wa tutalliq, kamu belajar bagaimana bernikah kahwin, kamu belajar bagaimana hukum hakam berkaitan dengan talak, berkaitan dengan cerai. Maksud Atha yang dikatakan majlis zikir itu adalah majlis yang ada di dalamnya ilmu. Halal haram berhubung dengan ilmu. Hukum munakahat, nikah kahwin, fiqh munakahat juga berkaitan dengan ilmu. Jadi maksud yang disebut oleh Nabi sebagai majlis zikir itu adalah majlis ilmu, yang mana Nabi kata raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Dan kita terhalang beberapa ketika daripada duduk di dalam majlis ilmu ini, dan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan semula nikmat tersebut kepada kita. Sambungan berikutnya hadis daripada kitab Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berhubung dengan urusan kematian dan juga hari akhirat. Penulis membawakan satu hadis
yang mana beliau meletakkan hadis ini satu perbincangan khas, satu bab khas berhubung dengan hadis ni saja. Dan insya-Allah sebagai permulaan dan muqaddimah kepada pengajian kita, kita akan syarah dan huraikan hadis yang dibawa oleh muallif, penulis kitab kita pada malam ini. Hadis yang akan kita baca pada malam ini diriwayatkan daripada Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Adi ini terkenal lah, salah seorang daripada sahabat Nabi yang sangat masyhur, Adi bin Hatim At-Ta'i. Menariknya kalau kita bisa dengar Adi ni, Adi bin Hatim ni, dia masyhur kerana ada satu hadis yang mana dia pernah berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari dia pergi jumpa Nabi. Cerita ni masyhur. Siapa yang rajin mengaji dia akan lalulah cerita ni. Cerita Adi dengan Nabi. Satu hari dia pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi ni, untuk maklumat tambahan, dia merupakan daripada keturunan raja. Adi ni daripada keturunan raja. Dia daripada keturunan raja. Kabilah Ta'i tu. Kan? Okey. Raja yang asalnya agama Kristian, Nasrani. Adi ni asal agama dia sebelum dia convert kepada Islam, dia Kristian. Bila dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu turun ayat, dia mendengar Nabi membaca firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanakum arbaban min dunillah. Orang-orang Kristian mengambil ahbar wa ruhban, padri-padri mereka, tokoh-tokoh agama mereka, sebagai arbaban. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanakum arbaban, sebagai Tuhan yang disembah. Allah sebut dalam Quran, Kristian mengambil padri ni, dia punya ulama ada apa? Kita panggil padri lah, father ni, sebagai sembahan. Adi, oleh kerana dia asalnya Kristian, dia rasa macam tak berapa tepat maksud, ataupun tak berapa kena dengan apa yang dia faham lah. Dia tanya Nabi, dia kata, tak, kami tak sembah, kami tidak menyembah padri ni, kami tak sembah, kami sembah Allah. Dan kita tahu Kristian ni agama, Quran sebut, tuan-tuan dengar begini tu, Kristian adalah agama yang paling dekat dengan Islam. Quran sebut kamu tidak akan mendapati kelompok yang paling hampir mawaddah, kasih dengan orang Islam melainkan Kristian, orang yang mengatakan Isa itu sebagai anak Allah. Sebab itu kita tengok agama yang banyak persamaan dengan Islam, Kristian. Dan orang yang masuk Kristian ataupun Kristian ni, dia mudah untuk masuk Islam. Dia akan mudah. Pasal itu banyak orang Kristian kita dengar berbondong-bondong yang memeluk Islam. Okey, tak apa, satu bab. Adi oleh kerana dia asal Kristian, benda ni kita dah sebut dah selalu, cuma kita refresh balik. Dia kata kami tak sembah kerana bagi Adi, dia memahami konsep yang dikatakan sembah itu pergi sujud, pergi rukuk, macam mana yang orang buat kepada berhala. Pergi duk sembah lah, pergi duk tunduk, pergi duk sujud, pergi duk macam orang buat kat tokong-tokong tu lah. Dia kata kami tak buat benda tu. Sebab apa Quran kata kami menyembah padri, kami tak sembah? Dia tanya Nabi, dia bangkitkan persoalan tu kerana dia Kristian.
daripada kawasan Najd. Dan masa Nabi pergi kawasan dia tu, dia lari. Dia dengar Nabi nak mai, dia lari. Dia pergi ke Syam, pergi ke orang Kristian di Syam, pasal takut. Dia duk sangka Nabi akan bunuh dia. Dia tak sedar, masa dia lari tu, dia tertinggal adik perempuan dia. Kalutlah, takutlah. Nabi masuk ke negeri dia, dan kebiasaannya bila mana-mana pihak masuk pada mana-mana negara akan bunuh cerah. Terutama sekali siapa? Kepala kerajaan lah. Kan? Dulu punya sistem, kalau takluk satu negeri, cerah habis ni. Raja-raja apa semua ni, dia pun bunuh habis. Adi duk sangka Nabi akan buat perangai begitu. Maka dia lari. Kebetulannya dia tertinggal adik perempuan dia. Dia tertinggal adik perempuan dia. Sampai tengah jalan dia kira. Dia kata mana pergi adik dia? Tertinggal. Akhirnya adik dia jadi tawanan perang. Pendekkan cerita, Adi ni menariknya. Tuan-tuan tengok macam mana dia boleh masuk Islam. Asalnya dia kata dia adalah manusia yang paling benci kepada orang yang nama Muhammad. Tapi akhirnya dia jadi orang yang paling sayang kat Nabi ya. Bila Nabi tawan adik dia, adik dia jadi tawanan, adik dia tengok Nabi ni tak macam yang macam mana orang duk ada. Jamu tawanan makan, bagi perlindungan, tak buat zalim, termasuk adik dia dilayan dengan layanan yang cukup elok. Sebab itu bila orang bukan Islam masuk ke dalam negara Islam, dia ada perjanjian, dia panggil zimmi ataupun muahid, maka kita akan jaga. Pasal itu tuan-tuan tengok, di mana ada orang Islam, orang bukan Islam boleh hidup dengan tenang dan boleh hidup dengan biasa. Mana-mana negara orang bukan Islam yang ramai, orang Islam yang ramai, macam Malaysia ni orang Islam ramai, orang bukan Islam boleh hidup, boleh cari makan, tak ada siapa kacau. Tapi di mana tempat orang bukan Islam ramai, di India apa jadi pada orang Islam? Di China apa jadi pada orang Islam? Di Myanmar apa jadi pada orang Islam? Di Rusia apa jadi pada orang Chechen? Itu tempat orang bukan Islam ramai. Tapi bila mai kepada orang pengganas Islam, pergi mana-mana negara orang Islam ramai, orang bukan Islam boleh hidup dengan tenang. Bahkan lagi menarik, lebih kaya daripada orang Islam Kediri. Itu Islam. Pasal itu nama dia Islam. Apa makna Islam? Peace, aman. Niaga, tak ada masalah. Bahkan Nabi kata siapa yang curi, ambil harta orang kafir, pergi curi harta orang bukan Islam, rampas, aku akan menghukum dia pada hari kiamat nanti. Sampai terus tu Nabi bagi hak pada orang bukan Islam. Balik pada cerita Adi tadi. Akhirnya adik dia ni minta supaya Nabi izin dia pergi cari abang dia di Syam. Nabi kata boleh ya, tapi carilah orang yang boleh harap nak bawa hang ni, perempuan. Sampai terus tu Nabi kek tau. Adik dia kata bagus masuk Islam. Adik dia tengok layanan Nabi, sikap Nabi, masuk Islam. Tengok keperangan Nabi tu, masuk Islam. Sampai terus tu ada satu cerita, tapi kita tak apalah, kita ceritalah kuliah malam. Nanti kita bacalah hadis sikit. Ada satu orang Jepun, saya ingat cerita ni tuan-tuan bisa dengar. Satu orang Jepun, dia naik kereta orang Islam lah, driver orang Islam. Saya ingat mufti pernah cerita ni. Saya ingat sanad dia pun daripada dia lah. Jepun ni naik kereta dengan orang Islam ni. Tiba-tiba orang Islam ni bagi tahu kat Jepun ni, minta izin saya nak berhenti di masjid, nak salat, nak semayang. Jepun ni kata okey lah, pergi semayang. Jepun ni kata bagus ya, kalut-kalut kerja pun berhenti semayang ni, bagus, disiplin.
Jepun dia tengok perangai macam tu, dia kira bagus. Dia kata kalau kerja minta izin pi menghadap Tuhan dia, semayang. Oh, dia tahu bagus, agama ni bagus. Dia pun macam nak masuk lah. Pasal Jepun ni bukan ada agama, kan? Pasal sebab tu Jepun ni walaupun maju tapi banyak orang bunuh diri. Tiba-tiba lepas daripada dia naik kereta terus dia cancel. Pasal apa? Kawan yang pergi semayang tadi, yang bagus punya perangai tadi ni, bila dia naik kereta dia buang sampah kot tingkap. Jepun cukup pantang ah. Dia kata, ish, Tuhan yang kawan ni sembah tak menjadikan dia sebagai orang yang ada disiplin. Dia kata macam mana nak masuk agama lu ni? Dia pun tak masuk lah. Tapi akhirnya pendekkan cerita, dia masuk jugalah. Tapi kadang-kadang manusia dia masuk agama ni kerana apa? Kerana dia tengok akhlak, sikap, kan? Pasal itu hari tu heboh satu perempuan tudung labuh, kan, buka tingkap, tahu khilaf di kalangan para fuqaha, dia apa yang dia tahu. Sebahagian qaul kata dia tahu sampah, sebahagian qaul lagi kata dia tahu hantu. Tak apalah, nanti kalau kita jumpa hantu tu kita tanya. Tapi orang question apa? Tudung labuh Muslim pi tahu sampah buat tepi. Padahal agama kalau mengaji bab fiqh, babut taharah, bab pada menyatakan tentang bersuci. Tapi bila keluar ayat tahu sampah kata, kan? Ini satu perangai yang orang Adi ni, adik dia tengok adik dia masuk Islam, dia pi lah dekat abang dia. Dia kata tak macam yang hang duk kata tu, manusia ni tak ada yang lebih baik daripada Nabi. Akhirnya Adi ikut adik dia daripada Syam pi jumpa Nabi, dan akhirnya dia masuk Islam. Macam mana dia masuk Islam? Lepas dia jumpa Nabi tu, Nabi tanya, hang siapa? Adi bin Hatim. Oi, Adi ya? Nabi kenal lah pasal dia raja, pembesar. Oh, Nabi kata jom pergi di rumah. Nabi ajak pergi di rumah. Dia kata, Adi cerita sendiri. Adi kata on the way nak balik tu, mana tak tahu orang tua, mana tak tahu, pi tengah-tengah kami duk jalan nak balik, tarik Nabi, nak tunjuk apa atau kat Nabi, nak habaq apa atau kat Nabi, pi tuntun Nabi. Adi kata, ish, tak padan orang tua ni nak main kacau Nabi. Yang Nabi pun kata Adi boleh pergi duk ikut orang tua tu, tarik pergi tunjuk apa semua, layan apa semua, apa settle apa masalah, mai balik dekat Adi. Adi kata tak ada manusia yang sebegini mulia, tak kira darjat, layan semua orang, hatta orang tua yang tah mana halatah pun dia pergi duk layan, kan? Yang bukan siapa-siapa. Akhirnya Adi masuk Islam. Lelaki itulah yang cerita hadis ni pada kita. Sebab tu bila kita baca hadis, salah satu adab mengenali sahabat rawi yang cerita hadis tu. Kalau 10 hadis, barangkali mungkin 10 sahabat kita kenal, kan? Ini salah satu cara macam mana kita nak mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adi dia tegur Nabi. Dia kata, "Dak, kami tak sembah." Nabi perbetul. Nabi kata, "Adi," Nabi tanya, "Dahulu masa engkau Kristian, apa yang disebut oleh padri sebagai halal, walaupun Tuhan, yakni Allah kata haram, kamu ikut padri. Dan apa yang Allah haramkan, padri halalkan, kamu ikut padri. Walaupun berlawanan dengan apa yang Allah kata dalam Taurah, dalam Injil." Betul tak? Nabi question balik. Apa yang Allah sebut dalam Injil, apa yang Allah sebut dalam Taurah, apa yang Allah buat turun kepada Isa, lain. Padri kata lain. Pasal itu disebut sebagai apa? Ubah kitab. Kamu ikut siapa? Nabi tanya, kamu ikut siapa? Adi kata, kami ikut padri. Nabi kata, fatilkal ibadah. Nabi kata, oleh kerana kamu turut, tunduk, taat, pi ambil hak yang padri kata tu, pi tinggal hak Tuhan kata ni, walaupun bercanggah dengan apa yang Allah sebut,
maka hampa telah sembah dalam tak sedar. Maka kata para ulama, inilah yang dikatakan syirik dalam ketaatan. Maksudnya kalau kita pergi dengar cakap padri tu lawan dengan cakap Tuhan, walaupun kita tak pergi sujud dekat padri tu, kita dianggap menyembah padri, kerana padri itu telah dianggap sebagai syari', sesuatu yang seseorang yang boleh memberikan hukum. Pasal itu kita sebut dalam Islam asy-syari' yang boleh memberikan hukum ni hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Okey. So kita baca hadis yang Adi bin Hatim sebut ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa tuan-tuan? Hadis ni masyhur, selalu kita dengar, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Apa maksud ataupun apa bunyi hadis ni? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Ma minkum min ahad, tidak ada sesiapa pun di antara kamu. Dia di sini umum. Dari sudut kaedah bahasa Arab, ma minkum min ahad, bila dia guna nakirah, dia jadi ini dari sudut bahasa lah. Maksudnya tidak terkecuali, semua masuk. Setiap daripada kita ini, kata Nabi, tak ada siapa pun yang terlepas. Ni dia tak ada kelompok ni tak kena, kelompok ni kena, tak ada. Ma minkum min ahad, semua kena. Apa dia? Apa yang kita kena tu? Saya, tuan-tuan, tak ada double standard, tak ada kelas. Masa ni tak ada yang disebut istilah sehari dua ni golongan kayangan, tak ada. Di sisi Tuhan semua kena. Apa dia? Sayukallimuhu rabbuhu, Tuhan akan bercakap dengannya pada hari kiamat, laisa bainahu wa bainahu, yang mana kata Nabi, dia akan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan akan berbicara dengannya, bercakap dengannya, tidak ada terjuman, penterjemah, tidak ada translator, tak ada orang yang ketiga. Dia one by one. Siapa dia? Setiap daripada kita. Kata para ulama, siapakah yang dimaksudkan terjuman ni? Siapa yang dia maksudkan tak ada penterjemah ni? Apa maksud Nabi ni? Apa yang Nabi nak sampaikan? Bila Nabi kata sayukallimuhu rabbuh, Tuhan akan bercakap dengan kita, dan tidak ada turjuman, terjuman. Ada 3 cara baca. Siapa dia? Apa maksud dia? Kata para ulama, maksud hadis ini, manusia akan kembali kepada Tuhan sebagaimana dia datang daripada Tuhan. Kita bangkit, dilahirkan, tidak ada sesiapa bersama kita. Tidak ada keluarga, tidak ada anak, tidak ada isteri, kita dan Tuhan. Di hari kiamat esok, kita dan Tuhan. Sebab itu di hari kiamat, tuan-tuan kena ingat, berapa banyak pun anak, berapa ramai pun isteri, berapa ribu pun pengikut dan penyokong, mereka tidak berada ketika ini. Itu maksud Nabi. Nabi nak bagi tahu awal-awal ni bahawa manusia akan berdiri di hadapan Tuhan tanpa pembela, tanpa penyokong, tanpa kaum keluarga. Yang mana kita di dunia ni, kalau apa-apa berlaku, kita akan cari pembela, kita akan cari orang yang akan tolong kita. Di hari akhirat, Allah dah sebut awal dalam hadis ni, tak ada. Tak ada. Hatta anak, isteri, keluarga, kawan, semua tak ada. Dia dengan Tuhan dia. Kita panggil apa? Pembela, kan? Ataupun dalam istilah moden ni, peguam. Tak ada. Kan? Bila dia duduk depan Tuhan, apa yang dia buat?
Ni tak ada siapa tuan. Pasal tu hidup kita ni memang kita banyak hadis suruh kita hidup berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu senantiasa bersama dengan jamaah. Maksudnya kita hidup dengan apa? Dengan jamaah lah, dengan masyarakat. Tapi kita kena ada satu sikap. Atau banyak kali Allah sebut dalam Quran, akhirnya kita kena sedar kita akan balik bersendirian. Sebab itu tuan-tuan, kita bila nak buat keputusan, kita kena tentukan daripada sekarang hanya yang menguntungkan akhirat kita saja yang kita ambil erti dan ambil berat. Yang tak ada memberikan manfaat pada akhirat kita, tak payahlah kita nak menghabiskan masa untuk nak kita terlibat sangat. Semua ni hakikatnya kita akan tinggal. Itu perkara yang Nabi sebut lah. Kita boleh ajak cucu ke, ajak anak ke, ajak ustaz ke, ajak tu imam ke, buat teman. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Bila dia duduk depan Allah, fayanzur ayman, dia tengok belah kanan, fala yara illa ma qaddama, dia tak nampak melainkan amalan yang dia buat. Lepas tuan-tuan beralih kanan, tuan-tuan beralih belah mana? Wa yanzuru ash'ama, dia tengok pula belah kiri. Para ulama bila mereka syarah hadis ni, antara perkara yang menarik, dia pun sebut kenapa manusia beralih belah kanan dengan kiri. Agak-agak tuan-tuan pasal apa? Dalam hadis ni dia kata fayanzuru ayman wa yanzuru ash'am. Semua manusia, semua. Dia kata saya lain kot, tak. Semua. Satu orang bila dia duduk depan Allah, dia akan kalih belah kanan dan akan dia kalih belah kiri. Yang dia tengok belah kanan, apa yang dia buat di dunia, dia tengok belah kiri, apa yang dia buat di belah dunia. Soalan dia, apa sebab bila kita berdiri depan Allah, kita akan pusing kanan, kita akan pusing kiri? Macam yang hadis ni habang. Hadis ni dia sebut kita beralih, wayanzur, kita tengok pusing kanan. Ni kita berdiri ni, kita tengok kanan. Macam tu, macam ni. Atau kita tengok kiri. Macam tu. Soalannya sebab apa? Bila kita belik buka syarah-syarah hadis atau huraian para ulama, ada dua poin yang menarik. Ada dua alasan yang saya rasa munasabah, yang kita rasa ini antara perkara yang memang sebab lah. Satu, tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan satu benda yang menakutkan, satu benda yang menggerunkan duduk depan kita, tuan-tuan tengok mana? Tengok tepi ya. Tengok pasal apa? Satu, nak cari siapa boleh tolong. Cari siapa boleh tolong. Sebab itu kita beralih kanan kiri. Beralih kanan kiri itu kata para ulama untuk mencari, untuk tengok kot mana-mana ada siapa-siapa kita boleh panggil mai, kita boleh keluar dan mai tolong aku. Pasal itu kita tengok kanan kiri. Tengok itu bukan tengok kosong, tengok dalam harapan kot ada siapa boleh tolong. Macamlah sekarang ni bila kita tengok depan macam ada masalah, taklah depan tu bukanlah maksud depan betul ni. Maksud bila kita mai satu masalah, pasal tu dia sebut datang tu daripada depan. Mai satu masalah, kita akan pegang telefon tengok, siapa lah nak boleh tolong ni. Ataupun dalam bahasa piramid, siapa pula nak terkenal dengan aku ni. Lebih kurang macam tu lah. Kita akan cari. Ini barangkali ada harapan ni. Kita akan cari orang. Hatta kan pada hari kiamat, walaupun kita tahu tak ada siapa boleh tolong, kita dan Tuhan, tetap kita beralih kiri dan kanan. Ini adalah satu pemandangan yang sangat menakutkan. Tengok kanan. Tapi hadis Nabi kata dia tak nampak. Dia tak nampak siapa yang dia boleh tolong. Dia tak nampak pak menakan dia tak nampak ustaz dia tak nampak syekh dia tak nampak kawan dia tak nampak orang kanan dia, tak ada. Kalau tak orang kanan, orang kiri selalunya orang kanan lah. Orang kanan ni pun jenis tuang awal pun banyak.
Tambah-tambah bila? Bila dalam keadaan susah macam ni, tuan. Tuan. Dia tengok kiri, tak ada orang. Dia cari. Tengok kiri kanan tu nak cari orang. Nak cari siapa? Anak ke, bini ke, kawan ke? Tak ada. Tak ada. Mungkin nak tolong jawab, mungkin nak tolong bela. Kita tak tahu. Okey. Maksud kedua kata para ulama, kita tengok kiri dan kanan itu untuk apa? Untuk kita cari jalan untuk kita lari. Sebab ada riwayat Nabi SAW. Pasal apa kita nak lari? Tuan-tuan, pasal apa kita nak lari ni? Kerana ada riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Sebab apa manusia tengok kiri dan kanan? Kerana dia nak lari. Sebab apa dia nak lari? Kerana dalam riwayat Bukhari, bila dia tengok kanan, dia nampak neraka. Bila dia tengok kiri, dia nampak neraka. Sebab itu dia cari tu, dia nak lari. Saya bagi contoh tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ada musuh di depan, ataupun tuan-tuan nampak polis ke, sekarang sekatan jalan raya ke, tuan-tuan nampak apa-apa yang menakutkan ke, kan? Ataupun tuan-tuan nampak bini tuan-tuan ke, dia kata aku pergi dah ni, lari ikut mana ni. So tuan-tuan akan beralih kanan, boleh lari tak? Dalam hadis Bukhari, bila dia beralih belah kanan, dia ingat dia boleh lari ikut kanan. Apa yang dia nampak dalam hadis Bukhari kata, dia nampak neraka. Kalau dia lari pergi ke neraka, kalau dia lari belah kanan masuk neraka, kalau dia lari belah kiri dia masuk neraka, di depan dia Tuhan. Ini apa yang hadis ni sebut. Terus itu Al-Qurtubi bawa. Apa maksud dua pandangan ni? Apa maksud dua? Dan kita dalam hidup kita ini yang kita lalui. Satu kita cari orang, satu lagi kita cari jalan nak lari. Kita nak lari pergi ke mana? Apatah lagi tuan-tuan, manusia yang sedar hakikat diri. Dia, kalau kita kenal diri kita, kita tahu kesalahan kita, dosa kita, perangai sebenar kita, lari tuan. Orang tahu dia salah, tunggu apa? Lari. Kalau ada orang tolong kok kemahai, dia tahan, jangan takut aku ada, tak apa. Jangan takut aku ada. Jangan takut aku ada. Tapi hakikat pada hari itu. Kemudian tuan-tuan, malangnya bila dia tengok belah kanan, tak ada orang yang boleh tolong dia dan tak ada jalan untuk dia lari. Bila dia tengok sebelah kiri juga, tak ada orang yang boleh tolong dia dan tak ada jalan untuk dia lari, melainkan ma qaddama. Apa maksud ma qaddama? Apa yang dia buat di dunia. Ini satu pengajaran besar untuk kita. Yang ada di kanan kita dan ada di kiri kita, ma qaddama. Ma qaddama ni maksudnya apa? Apa yang telah kita lakukan di dunia. Sebab itu kata ulama, bila kita tengok belah kanan, kita nampak salat kita, kita nampak puasa kita, kita nampak haji kita, kita nampak Quran kita. Bila kita tengok kiri, kita nampak dosa kita. Itu pemandangan di hari akhirat. Neraka di mana? Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Nabi kata di depan dia, dekat dengan muka dia, neraka. Maka Nabi tutup hadis ni, Nabi kata fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Maka hendaklah kamu takut dengan neraka, lari daripada kamu masuk ke dalamnya walaupun dengan sebelah tamar. Sedekah. Kita ada sebiji tamar, jangan makan semua. Kita makan sebelah, kita koyak dua, kita makan sebelah, kita sedekah sebelah. Nabi kata kalau itulah sahaja yang kamu mampu buat, yang kamu ada daripada harta kamu, maka buatlah kerana takutkan neraka. Habis sangat tak ada, buatlah, mudah-mudahan kamu selamat. Bila kita tengok belah kanan, kita nampak sebelah daripada kurma tadi. Sebelah kurma tuan-tuan, banyak mana?
Banyak mana sebelah kurma? Nabi kata kalau tak ada kurma pun tak ada, miskin teruk, tak ada apa, maka takutlah dengan neraka dengan kamu bercakap dengan sepatah perkataan yang baik. Nabi kata faman lam yajid, siapa yang tak ada kurma, Nabi kata apa? Fabi kalimatin tayyibah, dia cakaplah banyak benda yang baik, kerana banyak benda yang baik ini menyelamatkan dia. Situ Nabi suruh kita banyak cakap benda yang baik ataupun kita diam. Sekarang mungkin kita tak cakap, dia kata saya sehari tak cakap. Betul lah, hang memang tak cakap sehari, tapi hang tulis di Facebook tu sakan lebih pada cakap. Dia bukan maksud cakap tu mesti kita cakap mulut, takkan. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hadis ni mengajar kepada kita beberapa perkara. Kita nak ambil dia punya syarah. Satu, hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa pada hari akhirat esok Allah Azza wa Jal akan bercakap kepada manusia, dan ini mengisbatkan bahawa Allah itu bersifat dengan bercakap. Tapi macam mana Allah bercakap? Sesuai dengan kedudukan dia. Tak sama macam mana manusia bercakap, tetapi Allah bercakap, Allah berbicara. Dan dalam Al-Quran banyak disebut Allah bercakap. Dan kita pun belajar salah satu daripada sifat Allah berkata-kata. Allah bercakap. Al-Quran itu adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Dan esok antara percakapan dia adalah dengan kita. Dia bercakap. Masa tu Nabi ada tak? Nabi tak ada. Malaikat ada tak? Tak ada. Kita dengan Allah. Itu satu. Yang kedua, dia sebut di sini tidak ada orang tengah. Turjuman, tarjaman, wa tarjuman. Sama, tiga-tiga kita baca. Turjuman, tarjaman, wa tarjuman. Maksudnya penterjemah. Maksudnya kita bagi dia cakap dengan Allah, ataupun dia bela diri kita. Apa saja maksud dia, tak ada. Kita dan Tuhan. Lebih menakutkan kita, bukan sahaja kita tak ada pembela, bukan sahaja kita tak ada pembela, bukan sahaja kita tak ada penyokong, hatta diri kita sendiri pun tak bela kita. Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan ingat kita masing-masing bergantung kepada diri masing-masing. Lepas itu tuan-tuan jangan peduli sangat orang ni. Dia nak kawan dengan kita, alhamdulillah. Dia tak mau kawan dengan kita, cukup. Semayang, main masjid macam biasa. Okey? Mengaji macam biasa. Jangan peduli dengan orang. Pasal kita sendiri. Dalam hadis ni juga kata para ulama, bukan sahaja tak ada orang nak bela kita, hatta diri kita sendiri pun tak bela kita. Oh, jahanam. Apa maksud diri kita sendiri tak bela kita? Sekurang-kurangnya kalau orang lain tak bela kita, kita akan defend diri kita sendiri, betul tak? Sebab itu di mahkamah sama ada kita ada pengguam bela ataupun kita boleh bela diri kita sendiri. Kan? Siapa yang dia kata tak apalah, peguam bela pun tak boleh pakai, saya akan bela diri saya sendiri. Boleh. Esok peguam bela tak ada, satu dah. Diri kita yang kita harap nak bela kita pun dia sendiri dakwa kita. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, yang selalu kita baca, habis jahanam. Antara yang akan menghentam dan mendakwa kita adalah mulut-mulut kita yang ketika itu dikunci, tangan kita yang akan bercakap. Tangan tu siapa? Tangan siapa? Bukan tangan orang, tangan kita. Dah lah tak ada siapa bela, tangan ke diri ni, dakwa diri dia. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam ayat yang selalu kita baca kan, lam yasin. Nampak tuan-tuan? Al-yawma nakhtim, kami tutup mulut. Tangan kita akan dakwa kita. Lepas tu kita cakap pula dekat tangan kita, apa pasal yang pi dakwa aku? Tangan kita pi cakap, tuan-tuan boleh baca. Apa yang kata kat aku? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan boleh balik tengok dalam surah Fussilat ayat 21. Surah Fussilat ayat 21.
wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kita cakap dekat kulit, julud, jildun. Jild ni kulit, julud kulit ni bercakap. Lima syahidtum alaina, kenapa kamu mendakwa kami? Pasal apa? Kita dulu sekali kan, dia panggil apa, rakan seperjenayah. Azan masuk lah. Ni lupa azan awal. Okey, tak masuk kan? Kulit kita akan bercakap. Kemudian kita tanya kulit kita, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kenapa kau mendakwa diri? Kita cakap apa dia? Dulu kita sekali, sekurang-kurangnya diamlah kan, dah tak ada siapa nak boleh tolong kita, diri kita sendiri hentam kita kan. Kata kulit kita, qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai, kami telah diperintahkan oleh Allah untuk bercakap, kami telah dijadikan oleh Allah untuk bercakap, nutq, seperti mana dia menjadikan setiap benda itu bercakap. Apa lagi yang kita harapkan? Orang ramai, kaum keluarga, hatta diri kita sendiri akan hentam kita. Hadirin mukminin, kita bagi laluan kepada azan dan kita akan tangguh insya-Allah kuliah ini dengan kesimpulan daripada hadis ini. Allahu taala a'lam. Allahu akbar.
Bismillah. Kita buat kesimpulan daripada hadis ni. Antara pengajaran yang paling besar yang disebut oleh para ulama ketika menghuraikan hadis ni, di samping poin-poin yang kita sebut tadi, kata mereka, apabila Nabi menyebut tasaddaq, atau Nabi kata fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah, Nabi sebut satu contoh, sedekahlah walaupun dengan sebelah atau sebahagian daripada tamrah, bukan sebiji, satu bahagian, sebelah, satu ayat tu saja, satu. Di antara amalan yang paling berkesan untuk menghalang seseorang daripada neraka pada ranking nombor 1 adalah sedekah. Di antara puasa, salat, haji, umrah, baca Quran, tahajud, apa semua, kalau kita rajin, tuan-tuan boleh balik sendiri belik, sama ada Quran atau hadis, kesemuanya bertemu pada titik yang sama, iaitu sedekah. Amalan, kalau orang tanya amalan nombor 1, amalan munjiat, amalan yang nak bagi kita selamat daripada neraka ni banyak. Salat selamat neraka, puasa selamat neraka, pergi umrah selamat neraka, baca Quran apa semua. Tapi nombor 1 Nabi sebut sedekah. Contoh-contoh yang Nabi sebut pun sedekah. Yang tu memang tak boleh dinafikan. Okey, itu pertama. Hatta kan tuan-tuan, apabila kita baca keseluruhan ayat Quran yang menyebut tentang pengharapan orang yang dah mati, nak mati, sama ada nak mati, maksudnya dekat nak mati, tak mati lagi tapi nak mati, ataupun orang yang dah mati, semua ayat sama, sebut benda yang sama. Mereka minta hidup, mereka minta nak hidup balik, mereka minta nak balik-balik. Lebih menarik, mereka berkongsi permintaan yang sama. Mereka kata apa? Fa'atasaddaq laula akhartani ila ajalin qarib fatasaddaq. Dia berkata, kami nak bagi sedekah. Semua, dalam semua ayat. Tak, benda ni tak khilaf. Kok kawan tu minta nak pergi yang ni, kau ni minta nak pergi yang tu, kau ni minta, dah. Semua ayat bila sebut tentang permintaan, harapan, perkara yang mereka rayu, mereka nak Allah Ta'ala bagi peluang. Orang yang nak mati dan dah mati, apa yang mereka minta? Mereka minta untuk bangkit dan sedekah. Maksudnya semua orang yang dah mati nampak paling hebat sedekah. Pasal itu mereka tak khilaf. Ayat tu kata kau ni minta nak pergi buat haji, kau ni minta nak pergi buat umrah, kau ni minta nak baca Quran. Tak, ayat tak khilaf, ayat tak berbeza. Semua ayat sama. Mereka minta nak sedekah. Pasal apa? Pasal lepas mati semua nampak. Apa yang mereka nampak? Kehebatan sedekah. Ketiga, apa dia lagi maksud bila Nabi kata fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah? Kita nak ambil tentang syiqqit tamrah atau kama qala. Kata para ulama, hadis ini menjadi dalil bahawa
Jangan sesiapa pun daripada kita tuan-tuan memandang remeh apapun kebaikan yang kita lakukan. Bila Nabi sebut ni, perkataan Nabi, bila Nabi sebut takutlah neraka, maksud takutlah neraka tu apa maksud dia? Bukan kita kata aku takut tu. Itu sembang kosong. Maksud Nabi takutlah neraka itu buatlah sesuatu untuk selamat daripada takut tu. Tuan-tuan faham tak? Bila tuan-tuan kata takut COVID, bila tuan-tuan kata saya takut kena penyakit ni, apa maksud tuan-tuan takut tu? Tuan-tuan ikhtiar supaya tak kena. Betul tak? Pasal apa hang pakai mask? Dia kata aku tak pakai segi aku kena. Maksudnya bila takut, bukti takut itu adalah lari daripada benda yang kita takut. Gila orang yang sebut di mulut takut tapi duk pi. Betul tak? Tuan-tuan faham tak? Dia ni kata takut tapi apa satu pun tak pakai mask, pun tak pakai apa semua pun takut. Kan? Jangan takut ustaz. Dia takut COVID, tapi COVID lagi takut dengan dia. Kan? Nampak? Dia dengan COVID lari. Tapi dia dengan bini, dia lari. Atau kamakhalah. Tapi saya nak sebut, bila Nabi sebut takut, tuan-tuan kena faham. Bila dengar hadis takut neraka, bukan maksud kosong. Do something. Buat sesuatu untuk selamat. Caranya apa? Nabi bagi tahu, sedekah. Sedekah apa? Tamar. Maksudnya jangan anggap benda kecil. Sebab itu Nabi kata jangan rasa lekeh bertemu dengan saudara kamu dalam keadaan muka yang senyum. Benda tu lekeh, benda tu simple, benda tu remeh, benda tu bukannya besar. Tak rentah 300-400 ya. Jumpa senyum. Sekarang tak boleh lah pasal kita pakai mask. Dah hilang satu sunnah. Ini dia tak mau pakai mask ni. Sebab bila buat macam ni tak boleh buat sunnah. Tak apa lah. Bila Nabi kata jumpa senyum. Senyum. Lagi apa lagi? Nabi kata dekat wanita. Dalam hadis yang masyhur, kan? Nabi kata apa? Orang perempuan. Pasal apa orang perempuan? Pasal mereka ramai yang tercampak ke dalam neraka. Nabi sebut. Tapi jangan takut, ada hadiah daripada Nabi. Nabi sebut tuan-tuan. Nabi kata, hadis ni selalu kita dengar. Tapi kita nak relate. Tadi Nabi kata apa? Sebiji kurma. Maksud lekeh ya? Ada orang sedekah sebiji. Mana ada sebiji, orang bagi satu kotak ataupun satu bekas tu ada kot 4-5 biji. Tu yang dia tak sembahyang tarawih tu, sedekah dia kata aku tak apa. Berapa banyak ada kurma aku sedekah masjid ni. Tak apa. Nabi kata apa? Tuan-tuan tengok Sekali kita ni orang perempuan. Nabi kata ya nisa'il muslimat. Nabi panggil. Nabi kata ya nisa'il muslimat. Wahai wanita-wanita Islam. Muslimat ni maksudnya wanita muslim. Muslimah. Kalau satu muslimah, kalau ramai muslimat. Jamak. Nabi panggil wahai wanita-wanita muslimah. Wanita-wanita Islam. Nabi kata la tahkiranna. La tahkiranna. Jangan duk rasa lekeh. Jangan pandang lekeh. Jangan duk berasa lekeh. Apa dia tu? Jaratun li jaratiha. Untuk nak bagi kepada jiran dia apa-apa sedekah walau firsina syah. Walaupun kuku atau kaki kambing. Saya tak kata, Nawawi kata. Dengar Nawawi sebut. Al-Imam Nawawi sebut. Nawawi kata apa? Kita quote sebiji yang Nawawi sebut. Kata An-Nawawi, wanita jangan terasa enggan untuk membagi sedekah atau hadiah. Nawawi ulah hadis ni ya. Nawawi kata kat orang perempuan, jangan rasa tak mau bagi, jangan rasa malu, jangan rasa segan nak bagi, jangan rasa, rasa pun jangan, pi bagi. Pasal apa?
kerana kekurangan yang ada pada dirinya dan benda yang dia nak bagi tu lekeh. Nawawi kata jangan rasa benda tu. Pasal apa? Pasal kita punya niat kerana Allah. So janganlah kita rasa lekeh. Kita ikhlas. Bila ikhlas, apa orang nak kata tu bila, tapi kita memang nak bagi. Boleh tak? Kita pergi bagi su. Kawan kita tanya, "Oi, hang tak apa?" Su ayam. Kita pun cedok tak jumpa ayam. Dia kata su ayam. Sedar. Cedok dalam sikit jumpa ubi. Ubi pun macam segan nak timbul, tenggelam je dalam. Koh banyak. Pasal tu Nabi suruh tau. Nabi bila suruh isteri dia buat masak, Nabi kata lebihkan koh. Lebihkan koh. Apa yang menimbulkan rasa lekeh ni? Bila kita rasa lekeh, bila niat kita tak betul. Bila niat kita tak betul, dia akan rasa lekeh. Tapi kalau niat tu betul, dia tak rasa lekeh. Kan? Kawan yang terima benda kita bagi tu pun, dia nak kata kat kita pun tak boleh juga. Pasal apa? Aku korang-korang duk berjiran dengan hang lama, bagilah juga koh. Hang tu bukan kata koh, bau benda. So jangan amalkan, no? Kata Nawawi, hendaklah wanita beriman itu mempunyai sifat dermawan. Nawawi sebut ni, beri apa yang mudah. Nawawi kata, beri apa yang mudah. Beri walau sedikit, seperti apa yang diajar oleh Nabi, walaupun sepotong kaki kambing. Itu lebih baik daripada tidak memberi apa-apa. An-Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim. So saya nak quote apa? Tuan-tuan, dalam banyak amalan yang kita buat, kita tak tahu yang mana menjadi penyebab kita selamat dari neraka. Itu poin dia. Pasal tu Nabi kata kalau tak ada tamar, cakap benda yang baik. Hadirin mukminin, mudah-mudahan bila kita tengok di sebelah kanan, kita melihat sesuatu yang menenangkan. Saya tertarik dengan satu tulisan yang disebut oleh salah seorang daripada ulama. Bila saya duk baca tadi tulisan-tulisan, saya cek hadis ni, saya tengok macam-macam tulisan lah. Ada satu tulisan yang menarik yang saya nak kongsikan tuan-tuan. Dia tutup hadis tu, dia kata apa? Dia kata hadis ni bukan law. Hadis ni bukan law. Ini yang dia sebut yang saya garis ni. Menarik dia kata ni. Dia kata yang kita baca ni bila? Bukan esok, bukan lusa. Bila ni? Hari kiamat. Maksudnya fil mustaqbal, akan datang lah. Dia kata manusia ni pelik. Dia sebut keseluruhan hidup kita. Bila saya baca apa yang dia kata tu, saya setuju. Saya setuju. Dia kata keseluruhan hidup manusia, mereka akan menjawab untuk masa depan. Setuju tak? Dia bagi contoh. Dia kata wa yadrusu dirasah kathirah. Ramai orang mengaji, habis degree, master, habis PhD, habis sekolah, sambung belajar. Limada? Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa orang belajar banyak? Sambung further study. Pasal apa? Tanya pasal apa ni sambung belajar ni? Sepakat dia dah. Min ajli mustaqbal. Nama ada min ajli mustaqbal, untuk masa depan. Orang yang belajar banyak, study banyak, sambung belajar untuk masa depan. Okey. Ada khilaf tak? Dia tak bersifat sambung belajar. Tak ada apa, duk ngong saja sambung belajar. Tak, untuk masa depan. Okey. Contoh kedua. Dia kata
Ada yang wa ya'mal, kerja pulun siang malam, pagi petang. Tanya dia, tadi belajar ha? Tuan-tuan kena ingat, tadi belajar. Jawapan dia min ajli mustaqbal, for our future, for my future. Tanya pula orang yang kerja teruk ni, siang malam pagi petang ni. Hang kerja teruk ni siapa? Untuk masa depan aku Untuk masa tua aku, untuk hari tua aku, untuk masa depan aku. Aku kena ni. Rumah pun tak habis bayar lagi, kereta aku nak fikirlah ke depan tu. Ke depan, bahasa Perlis ke depan. Untuk ke depan. So sepakat tak? Orang mengaji bersama, orang belajar, orang kerja bersama. Satu lagi dia apa? Orang yang mengumpul kekayaan. Untuk apa? Juga untuk masa depan. Akhirnya dia kata keseluruhan hidup manusia, sama ada pengajian, pendidikan, pekerjaan, usahawan ke apa ke, hatta kan hidup dia tu. Kita bang tenang rehat sama. Dengan kita anak banyak lagi ni, tak tahu ke depan nak jadi apa. Untuk masa depan. Kata syekh ni, kata penulis ni, kenapa tidak ramai yang memikirkan masa depan yang lebih pasti daripada apa yang ada? Tuan-tuan mengaji untuk dapat kerja yang besar. Berapa ramai yang mati dalam pengajian? Ramai orang yang kerja menyimpan untuk masa tua. Pasal tu mereka tanya, macam mana ustaz ni KWSP bawa keluar? Ambil guna. Pasal apa? Untuk hari tua. Hang la ni pun tak tentu lagi. Tengok gaya ni pun harus. Saya suruh guna tu. Sebab itu bila orang tanya guna tak duit? Guna. Sebab apa? Apabila tuan-tuan tak guna duit, dia duit ni dua ya. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Saya pun tanya. Siapa tuan? Siapa tuan? Hakikatnya siapa tuan? Bila Nabi kata ta'isa abdad dinar, bila Nabi kata celaka hamba duit. Duit ni dia boleh jadi dua. Harta ni dia jadi dua. Sama ada kita jadi hamba dia atau dia jadi hamba kita. Apa maksud hamba? Dia bekerja untuk kita. Dia untuk kesenangan kita. Simpan. Tak guna abang untuk sakit demam. Ramai lah ni abang tak sakit, tak demam, mati terus. Guna abang guna. Bila orang nak makan untuk sakit demam, untuk masa tua, untuk kita tua-tua esok kita nak gunalah. Abang nak tua mana lagi dah? Nak tok kaki pun tok depan hok belakang tak pi. Nak tunggu tua mana lagi? Guna tuan-tuan. Dia kata apa? Ni saya nak tutup ni. Yang tu saya tambah, bukan dia kata. Dia kata al-mustaqbal al-haqiqi. Dia kata masa depan yang pasti, yang kita akan pergi ke sana dan kita akan berdiri di situ, adalah masa depan kita di hadapan Tuhan. Adakah orang berjuang untuk masa depan itu seperti mana dia berjuang untuk masa depan dia yang tak tentu ni? Hadis ini sangat menarik. Mudah-mudahan sebagai mukaddimah kepada kuliah dan permulaan hidup baru kita doa untuk masa depan yang lebih baik, iaitu apabila kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa Ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.